Assalamualaikum Cik Omar. Waalaikumsalam Ustaz. Cik Omar, saya nak tanya, kenapa setiap kali ada selipar buruk dekat masjid, Cik Omar akan datang gantikan dengan yang baru? Saya kagum dengan Cik Omar. Cik Omar pun bukannya orang senang. Dan kalau Cik Omar tak ganti pun, tak jadi masalah. Kita orang faham. Betul Ustaz. Pakcik memang tak kaya di dunia. Tak banyak harta. Tapi pakcik percaya, kalau kita infakkan sikit harta kita di jalan Allah, insya-Allah kita akan dapat milik kita di akhirat kelak. Sesungguhnya, harta yang kita simpan di dunia ini belum tentu akan jadi milik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Janji Allah sungguh jelas. Kita infak harta kita di jalan Allah, maka itulah harta yang akan kekal menjadi milik kita hingga akhirat kelak, insya-Allah. Tunggu apa lagi? Ayuh kita raih kebajikan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berinfak dan berwakaf untuk dana pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor sekarang. Cik Man sedih kerana pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra ini telah tertangguh selama 16 tahun akibat tidak cukup dana. Selama ini muslimin dan muslimat di Bukit Rahman Putra yang mempunyai lebih 8,000 penduduk Islam hanya menjadikan 2 surau sebagai tempat untuk mereka mendirikan solat Jumaat serta dijadikan surau sekolah menengah. Dengan jumlah penduduk yang akan bertambah hingga 15,000 penduduk pada masa akan datang, mereka sangat-sangat memerlukan sebuah masjid. Alhamdulillah, Cik Man serta seluruh penduduk di sini nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang telah menyumbang. Namun begitu, kami masih memerlukan sumbangan yang berterusan dari anda untuk meneruskan pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra. Berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra sekarang. Semoga dengan infak anda ini mampu untuk membantu tamatkan penantian lebih 16 tahun penduduk Bukit Rahman Putra ini untuk memiliki sebuah masjid. Masya Allah, berinfaklah dengan harta tercinta. Pagi ni di Assalamualaikum kita bukan nak berarab sesikit, tapi kita nak berbis sesikit dengan PU Azman, Duta Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra. Assalamualaikum, Cik Man, sihat ke? Waalaikumsalam, sihat. Masya Allah. Boleh tak Cik Man kongsikan sikit, apakah yang dimaksudkan dengan berinfaklah dengan harta tercinta tu? Baik, bismillah. Assalamualaikum. Bila sebut tentang infak ini, kita tahu banyak kelebihan sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, seumpamanya kita tanam satu biji benih dan akan menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai itu ada 100. Dan kebiasaannya orang akan berinfak dengan benda yang paling dia suka. Walaupun kadang-kadang ada di kalangan kita ni pilih benda-benda selipar-selipar yang dah nak putus, baju-baju yang dah lusuh. Ini tak nak pakai, rasa nak buang ni, bagi yang sebenarnya sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak sekali-kali akan mendapat kebaikan. Sebahagian mengatakan kebaikan ini maksudnya jannah, dan sebahagiannya mengatakan at-taqwa. Kamu tidak akan mendapat capai martabat kebaikan sampai kamu bersedekah ataupun menginfakkan harta yang paling kamu cinta. Maknanya yang paling berharga bagi dia. Macam kisah sahih daripada sahabat Nabi Abu Talha, dia ada satu kebun, satu taman yang Nabi selalu minum air di situ, dan dia cakap dengan Nabi, ya Rasulullah, ini kebun Bairuha.
nama dia Bayruha. Harta yang paling aku cinta. Sekarang ni aku sedekahkan, kau buatlah apa saja yang Allah wahyukan pada kau untuk buat pada kebun ini. So ini contoh daripada para sahabat yang dia menginfakkan harta yang paling dia suka. Maka itu adalah infak yang sebenar. Baiklah, boleh tak Cik Man terangkan sebenarnya harta yang bagaimana yang akan benar-benar yang kekal menjadi milik kita di akhirat kelak? Kita dari satu sudut, physically, kita akan fikir kalau ada RM10 dalam poket, bila kita sedekah pada orang ataupun masuk dalam tabung masjid, kita akan tengok, RM10 dah tak ada dah. Ya. Sebenarnya RM10 yang dah tak ada itu daripada segi material. Tapi yang akan wujud kekal, pahala hasil daripada sedekah tersebut Allah akan simpan, Allah akan top up di akhirat. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maknanya perumpamaan orang yang infak di jalan Allah seperti yang tanam 7 tangkai. So dia tidak, orang kata infinity. Tidak ada limit, Allah akan simpan. Tapi dengan syaratnya dengan ikhlas dan tidak ada isu ungkit-mengungkit dekat situ, insya-Allah. Dekat akhirat, itulah sebenar-benarnya harta kita yang kekal. Tadi Cik Man dah terangkan sedekah dan infak itu adalah harta yang sebenar-benarnya milik kita kelak kan. Boleh tak Cik Man kongsikan sedikit sebenarnya apakah kelebihan yang akan kita perolehi bila kita ni berinfak dan juga bersedekah, Cik Man? Baik. Nabi itu dikenali sebagai seorang manusia yang sangat-sangat pemurah. Dan pada bulan Ramadan, Nabi lebih pemurah. Di sebelum bulan Ramadan tu memang tak tergambar pemurahnya Nabi. Walaupun kita tengok kesederhanaan hidup Nabi. Bahkan pada bulan Ramadan lebih lagi. Dan kemudian dalam soal berinfak antaranya memberi ita'amut ta'am, kemudian bersedekah dan seumpamanya. Dalam satu hadis Nabi sebut apabila kita melakukan benda ini, berinfak, memberi ini, maka kita akan masuk syurga dalam keadaan salam ataupun dalam keadaan sejahtera. Satu lagi, isu infak ini, dia banyak benda kebaikan yang kita boleh buat dalam hidup ini. Antaranya mungkin kita boleh semayang sunat duha, tahajud, pergi umrah, berinfak. Tapi apa bezanya satu benda dengan satu kebaikan yang lain? Kalau kita semayang sunat contohnya, itu satu benda yang baik, tapi ia kembali hanya pada diri kita. Tapi bila kita berinfak, dia bukan saja pada diri kita, tapi kita telah memberikan satu kehidupan kepada ramai orang. We have no idea, nak bahasa orang putih pula, selalu jom Arab sesikit kan. Kita tak dapat jangkakan apakah yang telah kita berikan yang memberi makna kepada seorang fakir ataupun seorang miskin yang minta sedekah. Mungkin bagi orang lain lah, engkau sedekah RM5 aja. Tak, bagi orang yang minta sedekah tu, itulah sebuah kehidupan yang di tengah kebuluh yang kita bagikan dia walaupun sekeping roti. Masya Allah. Okey, 16 tahun tertangguh kan. Boleh tak Cik Man kongsikan sebenarnya anggaran dana yang diperlukan bagi meneruskan pembinaan Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra ni, Cik Man? Dana yang diperlukan adalah 16. Dan sekarang ini, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Cik Man ucapkan kepada hamba-hamba Allah yang sentiasa rajin berinfak. Ada yang juga tanya di DM dan seumpamanya, dan secara rasminya mereka berinfak melalui website dan akaun-akaun semua yang sentiasa tidak putus untuk memberikan infak. Sekarang ni terkumpul 10 juta lebih dan masih lagi diperlukan 5.7 juta. Okey, itu dah dia. Kita nak perlukan lagi 5.7 juta. Okey, Cik Man, mungkin Cik Man boleh kongsikan sebenarnya gambaran Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra ni bila dia siap ke lah? Apa antara fungsi-fungsinya? Mungkin ada kelas-kelas ke, pengajian ke, subhanallah Baik, Alhamdulillah sekarang sudah siap curucuk. Dia ada 2 fasa. Fasa utama untuk membina dewan yang boleh muatkan dalam lebih kurang 2,000 jemaah. Dekat situ ada pencawang TNB, semua tempat wuduk, parking kereta. Yang fasa kedua ada bangunan pejabat untuk kelas-kelas, buat kelas tafakuh, kuliah-kuliah dan juga tempat penginapan-penginapan bagi orang musafir yang singgah. Subhanallah, terima kasih banyak-banyak Cik Man di atas penerangan dan penjelasan mengenai dana tersebut. InsyaAllah sama-sama kita infakkan ke Masjid Bukit Rahman Putra. InsyaAllah kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Terima kasih Cik Man. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya, dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra sekarang.